Baru jumpa tak tahu. Semalam kan, bila tikus lalu kan. Papa nyanyi berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Saya hari ni perut meragam sikit saudara. Tak berapa sihat sebab itu terlewat sikit lah. 1-2 minit setelah terlewat kerana dah masuk kali ke-4 ke-5 ke bilik air saudara. Aduh, hai. Apa khabar saudara Madam K? Saudara Ikram Colin. Saudara Cik Ros. Doa saya anda sihat. Saya tak apalah. Saudara Rashid Sharif. Roger Tuamen katanya. Saudara Ali Hashim. Saudara Sepula, Iman Razali, Saudara Adam Jebat, apa kadam? Saudara Mahasan Harun daripada Bukit Jalil, terima kasih hadir. Ash Unik katanya. Saudara Zamri Yun, Atuk Ngah, Saudara Imam Razali, Saloma K, Saudara Muhammad Khairul Kamarudin, Saudara Arman, Iman Razali ya saudara. Saudara Cik Ros, itu juga Saudara Abdul Hamid dari Kuantan. Katanya Kuantan panas ya. Saudara Faizal Melaya, apa khabar? Salam dari Sabah. Oh, Saudara Faizal Melaya hari ini berada di Sabah, saudara. Saudara Azlan Yusof, Saudara Tailong, Saudara Madam K, semoga cepat sembuh ya. Dia agak sedikit terganggu. Sekejap-sekejap nak masuk bilik air. Sekejap masuk bilik air. Ya Muklis. Moga Saudara Muklis, Liz, sehat walafiat. Cik Ros, Saudara Abdul Rahman. Yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf. Saudara Adam Jebat, dia kata bentung panas bertenting. Burak putih, selamat petang saudara, bukan selamat pagi ya. Sebab pagi saudara Burak putih. Saudara Razak Yusof dari Shah Alam. Saudara Mahasan Harun dari jemput kuih raya banyak lagi tak? Nak makan apa je, perut tak bersihat ni. Saudara Muhammad Puzi, mungkin Saudara Muhammad Puzi dia kata di Pendang, daripada Pendang di Kedah hujan. Mungkin gamaknya malam tadi usai saya balik daripada menghadiri rumah terbuka Timbalan Perdana Menteri, terasa pula nak makan sup ayam. Saya singgah makan di kedai mamak, tak boleh sebut nama restoran tu saudara, Abdul Rahman. Dan mungkin gamaknya dalam sup itu ada ini lada hitam. Saya ni memang tak boleh makan lada hitam. Kalau saya makan lada hitam memang perut saya akan meragam. Saya terlupa. Tapi memang tadi banyak makan saudara. Burak putih, Rosli, Saudara Muhammad Puzi Wahab. Apa topik petang ni? Petang ni kita punya topik cerita tentang Hari Buruh dan ada sedikit culipan cerita Abu Nawas mengalahkan Yahudi. Saudara. Ini petang-petang begini saudara, kita mengimbau kenangan silam. Lain tak ada saudara. Tak ada cerita politik, tak ada cerita apa pun tak ada saudara. Kita suka-suka relax sambil makan kuih raya, sedak-sedaknya. Saudara Tailong, dia kata KL sekarang tengah hari cuaca panas, petang pula hujan ya saudara. Muhammad Puzi, itu juga saudara Mustafa Ilyas. Dia hari ini saudara semua orang ada di rumah saya yakin sebab cuti umum. Hari ini Hari Buruh Sedunia. Dan begitulah keadaan saudara. Dan bila melihat mengingati bahawa hari ini Hari Buruh, saya teringatlah dulu saudara. Dulu gaji para buruh kita tak tinggi. Dan semua mereka dibayar gaji dengan kiraan hari. Sehari dia panggil satu kong. Satu kong. Kalau sekali setengah kong. Selalunya kerja seminggu 5 hari, 1 hari 1 kong. Dia selalu saudara dia hantar gajinya sekitar antara RM13.50 ke RM15 sehari saudara. Jadi kalau setengah hari dibayar setengah, ertinya kerja setengah hari dapatlah berapa sana. Bayangkanlah saudara, kalau dengan gaji dibayar RM15 ataupun RM13.50. Katalah kita go to the lowest, RM13.50 sehari. Gaji dulu saudara, bukan sekarang. Kali dengan 20 hari bekerja. Artinya dapat RM270. Kena campur lagi 4 hari. 4 hari bekerja yang dibayar setengah kong. Iaitu lebih kurang dalam RM6.25. Retinya tambahan RM26. Jadi 270 campur 26.
Kemudian dulu ada COLA, Cost of Living Allowance. Sekarang saya tak tahulah ada tak ada. Sebab saya pun dah lama meninggalkan alam pekerjaan ni, saudara. Dulu ada Cost of Living Allowance RM26, RM30. Jadi jumlah pendapatan adalah sekitar RM326, saudara. Warga buruh dahulu cuma dapat sekitar RM326 sebulan. Kalau dia kerja hari-hari, cuma cuti pada hari Minggu sahaja. Dan kadang-kadang adalah overtime. Overtime tu lain. Bayaran gajinya pula sebulan 2 kali. 15 hari bulan dia akan bayar gaji setengah. Tetapi bukan setengah daripada jumlah sepenuhnya. Setengah daripada RM326. Jadi retinya saudara dapatlah RM135. Kemudian hujung bulan baru dikira balik semua. Bakinya adalah RM191. Itulah kehidupan warga buruh yang kerja di kilang-kilang, yang tinggal di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur, di Shah Alam, di Petaling Jaya. Dulu, saudara. Terima kasih. Ini bukan JC Saudara Masharul. Ini teman saya hantar pada saya baju. Lama tak pakai. Kita kena pakai lah. Orang dah bagi pada kita, maka saya kena pakai. Menghormati mereka. Bukan saya beli, saudara. Ada orang hantar kiriman, dia kata bolehlah pakai, buat pencerahan. Boleh, saya kata. Waktu yang sesuai. Jadi petang-petang begini saya pakailah baju t-shirt begini, saudara. Ya, Saudara Masan, Saudara Mona Syarim, COLA ringgit Malaysia 300. Sekarang lah Saudara Mona Syarim. Dulu RM30, saudara. Saya ingat lagi saya bekerja, kalau saya menjadi wartawan dulu, gaji RM375 sebulan. Campur COLA dapatlah RM405. Dan pembayaran gaji itu dibayar setengah daripada gaji pokok. Bukan gaji sepenuh dengan COLA. Artinya RM375 dapat bagi 2, RM185.50 macam itulah, saudara. Beratur dulu. Itu kira wartawan tu, saudara, di Utusan Melayu sebulan 2 kali dibayar gaji. 15 hari bulan dan juga awal bulan. Sebab itu dulu saya pernah menulis, wartawan ini dia senyum pagi hari, tapi dia menangis bila sampai hujung bulan. Senyum kerana dia akan melihat tulisan-tulisannya menghiasi dada media, dada akhbar dengan balainya. Saya ingat lagi, saudara, bila tengok berita kita, berita muka depan. Berita yang hebatlah. Pembunuhan cinta 3 segi oleh Kamal Amir. Senyum kita, saudara, bila kita tengok cerita ni. Saudara Mansyarim kita gaji masuk dalam envelope. Ya, memang gaji dia dalam envelope. Dan kita pakai buku dulu, saudara, untuk kilang-kilang. Sebenarnya dulu ada dia punya punch card, macam punch card lah. Dia punya tandai ataupun supervisornya atau penyelia akan mencatatkan hari ini kerja, dan kalau dia tak kerja, kosong. Dan dikira balik. Daripada gaji asalnya 326 tu nanti dikurangkanlah kalau tak kerja. Begitulah warga buruh waktu sekitar tahun penghujung tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Bagaimanapun hari ini, saudara, gaji buruh kita nampak gayanya. Kalau kerajaan tadi pun saya dengar juga kenyataan yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia kata bahawa pelaksanaan gaji minima akan dilakukan tahun ini, iaitu sekurang-kurangnya 1,500 besar. Tapi terima kasih Mak Rin. Jadi sekarang ni walaupun gaji besar, kalau 1,500 harga pokok, take home pay berapa? Mungkin kalau harga barang mahal, itu masalahnya. Tapi zaman saya dulu, saudara, walaupun gaji RM375 sebulan, saya suka makan sup ayam. Dululah, saudara, malam tadi makan sup ayam, mungkin dah jadi upset perut saya, saudara. Jadi bila dulu sup ayam, semangkuk sup ayam di Benteng, saudara, kalau anda masih ingat lagi, selalu saya cerita. Di Benteng harga sup semangkuk 40 sen. Itu ada sekeping roti, roti setengah orang panggil roti pound, ada orang kata roti mengali, ya, saudara. Loaf lah, saudara, satu roti, sekeping roti dan sup ayam semangkuk. Harganya 40 sen. Kemudian kita minta TO 10 sen. Cukuplah. Kenyang. Jadi belanja kurang daripada RM1. Jadi kalau kurang daripada RM1, kalau sebulan kita makan hari-hari begitu, baru dapat dalam RM30. Makan tengah hari pula dulu ada restoran rakyat. Restoran rakyat dulu ada di antara sebelah
Sekarang ni Dewan Bandaraya dengan Dataran Merdeka. Dulu ada satu restoran dipanggil Restoran Rakyat yang diasaskan oleh almarhum Tun Razak untuk warga kota. Makan tengah hari RM1.50. Kalau makan tengah hari RM1.50, makan malam sup dan sebagainya. Minum pagi kedai Harun dulu saya. 20 sen untuk roti canai dan 10 sen teh tarik, 30 sen. Kali dengan segala hari-hari kita makan pun barulah tak sampai pun RM90 saudara. RM9 lah rasanya tak kalau 30 hari. Begitulah dulu punya kehidupan. Walaupun gaji kecil tetapi barangnya juga murah. Hari ini kalau gaji RM1,500 tapi malam tadi saya makan sup dah RM17. Semangkuk. Beza tu saudara, jauh beza sangat-sangat. Dan kalau kita makan nasi kandar, dulu RM1.50, sekarang RM16. Hanya seketul ayam dan juga sayur lebih kurang dan nasi sepinggan. Saudara Monsharim, dia kata lu duit IOU, dia kata duit advance. Ada duit advance tu dibayar 15 hari bulan. Dulu lulusan universiti gaji RM900. Kalau DAP ni biasa-biasanya RM400, RM375. Wartawan dulu gaji RM375. Saya ingat lagi saudara. Dan jadi kita berusahalah cari. Tapi walau begitu, punca untuk mendapat pendapatan tambahan ada. Contohnya saudara, ada peluang kawan-kawan penerbit di RTM panggil saya berlakon. Dapat juga satu drama tu dah RM25. Kadang-kadang bayar cash, kadang-kadang tunggu sampai cukup bulan. Jadi saudara Roslan, dia dulu masak kat rumah, benar. Sepatutnya dulu-dululah kalau hari cuti holiday, cuti umum macam ini, kebanyakan duduk di rumah lah. Orang kata berlengkor di rumah. Sambil isteri masak, kita tunggu dulu. Awal pagi tadi pergi ke pasar, cari ikan. Dan masak, makanlah satu keluarga. Dulu, berbeza sekarang. Saudara Apek Kayong, dia kata tak tahu apa dia tulis, tak nampak. Jadi saudara, hari ini gaji minima RM1,500 pun tidak cukup. Dulu RM375 cukup menanggung keluarga. Ada pula lagi mudah untuk mendapat tambahan. Malah saya dulu pernah jadi part-time, full-time announcer ataupun juruhebah waktu malam. Seminggu 4 kali. Di RTM, daripada jam 9 malam sampai 6 pagi. Saudara, jadi kita kalau kita berusaha, bekerja, insyaAllah, satu malam dibayar RM25. Jadi seminggu 4 kali dapat 100. Kali dengan sebulan 4 dapatlah RM400 tambahan. Jadi nampaklah moncah, boleh beli kereta. Saudara Jo, terima kasih. Saya harap anda like, share dan subscribe lah. Ini cerita-cerita sembang-sembang kita. Saudara Nasir, dia orang tu kaya, bawa duit RM1. Saudara Muhammad Fendi, rasalah juga dulu masa sekolah, nasi lemak 10 sen. Benar saudara. Sekarang ertinya peningkatan 100%. Kalau itu berlaku, bagaimanalah kehidupan akan datang? Sering saya cakap. Saya kadang-kadang terfikir apakah akan jadi pada anak cucu kita yang akan datang. Waktu mendatang, apakah mereka boleh survive dengan kehidupan, kos kehidupan, dengan gaji yang tak seberapa dan peluang pekerjaan yang semakin berkurangan. Mungkin dulu peluang untuk cari penambahan pendapatan boleh ada saudara, sebab rakyat kita 18 juta aja masa tu. Zaman saya 15 ke 18 juta. Sekarang rakyat kita dah 36 juta, 2 kali ganda. Jadi tentulah peluang-peluang pekerjaan itu semakin berkurangan. Dan tambah pula lagi kalau datang buruh-buruh asing pula lagi. PTI ni, pendatang tanpa izin datang sendiri. Ya Saudara Ruby, apa khabar Bi? Lambat masuk hari ni sakit perut Bi. Saudara Mustafa, sekarang barang mahal. Memang tidak saya nafikan. Barang boleh katakan teramat mahal. Itu kalau kita nak membezakan antara dulu dengan sekarang. Memanglah saudara, lain dulu, lain sekarang. Lain ulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Cuma, saudara Nazir Tengka dia kata, dulu kalau kahwin, belanjanya RM300. Betul? Itu pun ada lebih lembu lagi. Ya, Raja Kamal, Raja Beza, apa khabar aku? Moga sehatlah di Sungai Petani. Kita cerita zaman dulu-dulu. Sambil duduk-duduk, sebab ini hari buruh. Bila kita mengenang hari buruh ini, wajar kita memikirkan apakah nasib untung
warga pekerja, warga buruh di masa mendatang. Memang kerajaan sedang pun berusaha untuk mewujudkan gaji minima 1,500. Tapi apakah cukup? Ya, Saudara Muazzah, apakah cukup dengan 1,500 itu untuk menampung kehidupan keluarga? Kalau anak sekolah, saya melihat keadaan ini, saudara. Sebab itu memanglah saya setuju kerajaan patutnya membantu. Kalau ada perayaan, tengoklah. Boleh bagi sebentuk kewangan, bantulah. Tak ada masalah. Tetapi kita tidak boleh mengharapkan penggantungan hanya dari segi itu saja. Okay, sir? Itu gambaran saudara Sah Hassan, dia kata pemimpin cakap pelaburan dah berbilun, tapi selepas itu senyap. Itu kita mengharapkanlah benda itu menjadi realiti. Saya tak nak bercakap politik saja. Malam nanti kita boleh bercakap. Tapi sekarang ini kita mengharapkan apa sahaja yang boleh menjana keuangan warga. Saya merasakan kalau kita tidak menjana keuangan negara, negara akan menghadapi tahap kemiskinan yang melebar. Dan ini kalau ini berlaku, tentulah rakyat bertambah derita. Saudara Pak Ustaz Harun, Cik Nolia. Dan Saudara Razak Yusof, dia kata dulu biskut lemak 5 sen 5 keping. Benar? Dia roti Mary kita panggil dulu. Roti Mary itu bukan biskut lah, saudara biskut. Roti Mary kita panggil. Pun 5 sen dia boleh beli. Sekarang tak dapat. Saya kalau pergi ke supermarket, RM3.50. Roti Mary itu satu gulung tu RM3.50. Zaman kita dulu 10 sen, 5 sen. Harga mahal pun 20 sen. Saudara Nofisah, terima kasih. Selamat Raya. Saudara Azhar Yusof, bila gaji mula naik, barang pun sama naik. Jadi, artinya saya, apalah artinya kalau pendapatan tinggi sedangkan harga barang tidak dapat dikawal. Itu bezanya. Saudara lihat ya, macam di kota London. Wang mereka tidak, dia tak ada duit not RM100. Kita dulu pernah cetak duit RM1,000, saudara, not RM1,000. Pernah ada not RM500. Di London tak ada. Not paling besar adalah £50. Itu pun kalau kita membeli belah, ya, kita beli teki ayam ke, kita beli keperluan kita, bila kita bayar dengan wang not RM50, dia ambil tu, dia tengok 3-4 kali. Macam tak percaya. 20 pound pun saudara akan disedidak. Saudara Idrus Rahmat, asam pedas Parit Raja muar pun mahal. Wallahualam saudara Idrus, saya tak tahu apakah asam pedas ini Parit Raja sekarang mahal. Wallahualam. Saya kalau di muar saudara Idrus, dia ada dua, satu asam pedas Jonet, yang kedua asam pedas Parit Raja, banyak kedai situ. Tapi kalau mahal pun saya tidak nafikan saudara. Sebab di Kuala Lumpur ni masa bulan puasa itu hari saya ada buat pencerahan asam pedas muar saudara. Ya saudara Idrus, lebih saya tak nak cakap. Saudara Adam Jebat, dia kata Mat Damania, kenapa tu? Jangan marah diorang. Saya harapkan jangan bercakap soal politik tengah-tengah hari begini. Ya saudara, itulah keadaan yang kita mengharapkan agar sesuatu dapat dipikirkan bagaimana. Saya pun naik buntu saudara. Naik buntu mikir macam mana nak menyelesaikan kalau keadaan begini. Harga barang mahal, gaji pun naik sedikit tapi tak memenuhi. Sewa rumah, contoh saya katakan, sewa rumah di sekitar Kuala Lumpur, Lembah Kelang ni, paling minima pun 600 ke 800. Kalau 1,500 gaji minima, berapa take home pay ataupun gaji yang dia bawa pulang? Dah potong duit PF, dah potong itu, potong ini, mungkin dia boleh bawa balik lebih kurang 1,200. Kalau RM1,200 dia bawa balik ke rumah, sewa rumah dah 600. Api elektrik katalah RM30. Kita bagi pada minima lah saudara, RM30. Sudah 600 atau RM730. Kemudian bagaimana dengan air dan sebagainya? Okeylah kita katakan RM100. Artinya dah pakai RM800. Daripada RM700 ke RM800. Tinggal, kalau bawa balik RM1,400 tinggal RM600. Kalau barang mahal, saudara Muhammad Azmi Ali, dia kata dulu buah teratai dijual 5 untuk 5 sen. Sekarang ni 5 untuk RM2, 5 kupang katanya. Itu kalau buah teratai. Saya bercerita saudara Muhammad Azmi, kadang kehidupan perbezaan dulu dengan sekarang. Memanglah untuk kita kembali pada zaman dahulu susah, sukar. Dan ini kalau dia take home pay, bawa balik ke rumah dengan RM1,400, dah tolak sewa rumah, tolak api air, tinggal lebih kurang RM400 ke RM500. Nak beli barang, ini masalahnya saudara.
Harga beras, katalah dia pakai 2 kampit beras. Yang paling murah pun RM28. Sudah RM56. Tinggal lagi 300 lebih, saudara. Kemudian dia beli gula, katalah RM1. Dia pakai 2 kampit sebulan. Dah RM60. Tinggal berapa? Kemudian rempah ratus apa semua, habislah. Di situ RM100 katakan ya, saudara. Tinggal 300, tet. Lepas RM300, saudara, bagaimana untuk wang pasar? Ikan, udang tak, memanglah makan kayangan lah sekarang ni. Udang, sotong, ketam sudah jadi makanan kayangan. Jadi ikan biasa. Tadi kembung pun tadi RM18 sekilo, saudara. Saya pergi juga ke pasar tadi, saudara. Harga kembung RM18. Itu yang ikan yang paling murah, saudara. Dan saya juga melihat bagaimana ikan-ikan yang dipasarkan, macam ikan tongko dan sebagainya, pun mahal, saudara. Ini gambaran yang saya dapat. Aduh, sekejap, saudara. Tengok gayanya bateri pun nak habis dah. Siapa ada boleh bantu saya ni? Charge bateri ni. Duhai. Dan itu keadaannya, gambaran yang saya nak jelaskan kepada anda. Jadi kalau yang mana line dia yang ter-off, jangan marah saya sebab salah satu daripada telefon saya ni sudah kehabisan bateri. Tinggal 4% saja lagi. Tak tahu berapa lama boleh tahan lagi, saudara. Sedangkan cerita panjang lagi, saudara. Jadi bolehlah switch ke ni, yang satu lagi. Saya tak boleh sebut, saudara. Kalau sebut nanti tunggu potong habis semua. Dan itulah gambaran kehidupan. Saudara, boleh dapat tak ambil ni? Ni ni nak ambil. Dah bateri dah diputus. Cepat sikit. Tinggal 4%. Mana ni? Aduh, hai. Tak maaf, saudara. Ada bateri dan habis ni, kena cepat-cepat. Kalau tidak nanti dia dia dah bagi warning. Sekejap ada, sekejap tak ada ni. Sekejap ada, sekejap tak ada. Aduh, hai. Kena cepat-cepat. Okey, ada balik. Dapatlah balik. Jadi saya lentangkan di sini, saudara. Jangan marah. Boleh siapa boleh tolong saya tak? Macam mana nak dilentangkan ni? Aduh. Dia terputus. Jadi begini okeylah, tapi sorry, saya minta maaf, saudara. Ada gangguan perut sakit. Nampak saya kena pegang, nampak gayanya. Ni dah masih charge. Nak buat macam mana tu? Tak sampai. Aduh, dah putus balik. Cepat ni. Bantu. Ya. Okey. Tolak lagi. Tolak lagi tepi lagi. Tolak lagi. Boleh tolak lagi tu. Mana. Tak boleh. Aduh, hai. Minta maaf, saudara. Ada gangguan sedikit. Memanglah kena standby power bank lah, saudara Muhammad Yusof. Tengah sedap-sedap bercerita ni. Begitu keadaannya, saudara. Jadi, dalam penceritaan saya hari ni, selain kisah-kisah tentang kehidupan rakyat yang sukar. Ini yang saya harapkan kita bertabah dan berusahalah, saudara. Cik Nolia. Cuma saya fikirkan saya tak tahu macam mana. Saya yakinlah pimpinan negara pun tentu tengah pening kepala. Macam mana nak menyelesaikan keadaan. Saudara Rabuddin Pasarat, dia kata tahun 90-an masih berani juga nak pengsan ikan-ikan nyok seko. Sekarang ni dapat beli sepotong aja. Dia kata nak pegang ikan-ikan nyonyok seko 90-an berani juga pegang ikan nyonyok seko. Sekarang ni dapat beli sepotong saja. Saudara Razak Yusof sewa dulu saiz RM30 ke RM70 sebuah. Apa tu, sewa rumah dulu. Rumah dulu 150, saudara. Yang saya pernah sewa dulu 150, rumah teres lah, saudara. 3 bilik, tak silap saya. 3 bilik. 3 bilik. Mengenang zaman silam, saudara. Terkenang semasa dulu. Okey? Baik, saudara. Itu ceritanya. Saya mungkin kita sambung malam nanti apa cerita tentang kehidupan rakyat. Cuma yang saya nak cerita hari ni, cerita lucu. Cerita lucu, saudara. Lucunya kisah macam mana Abu Nawas menipu Yahudi.
Ini sempena hari buruh, saudara. Sebab kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Kita meminta agar memperolehi anugerah ilahi, dapat rezeki, wang yang banyak, saudara. Jadi, ceritanya begini, saudara. Mungkin anda dah biasa dengar, mungkin anda sudah biasa baca. Kalau anda biasa membaca tulisan saya, sekitar tahun 80-an dulu pernah saya tulis cerita ni. Tapi mengimbau kembali cerita ini. Dia, Abu Nawas ni, saudara, memang bijak dalam memutarbelitkan suasana. Dia musuh dia adalah Yahudi. Dia selalunya Abu Nawas ni duduk kat masjid berdoa. Jadi lepas berdoa dia keluar masjid, Yahudi akan tanya, kau buat apa Abu Nawas? Dia kata, aku semayang, aku berdoa. Apa yang kamu berdoa? Aku memohon pada Allah SWT memberikan aku rezeki. Dia katakan rezeki dia turun dari langit, aku yakin akan ada, kata. Yahudi kata tak ada, ya aku yakin akan ada. Dan satu hari tu Yahudi ni ikut Abu Nawas pergi ke masjid. Dia tengok Abu Nawas tengah berdoa. Jadi dia nak mempermainkan Abu Nawas ni, saudara. Jadi dia ambil uncang yang ada wang emas. Dan waktu Yahudi Abu Nawas tengah berdoa, dia campaknya wang tu dalam tangan. Jadi Abu Nawas, Alhamdulillah, wang sudah sampai, wang emas. Jadi dia berkeluar dengan senang hati. Jadi Yahudi kata, Abu Nawas, kenapa kamu ketawa? Dia kata, aku ketawalah sekarang sebab aku dapat anugerah daripada Allah, dapat daripada wang emas. Dia kata, itu duit aku tu. Dia kata, aku saja melawan. Tak, dia kata, bohong, kamu menipu aku. Tak betul, itu wang aku yang campak tadi, duit aku, dia kata. Tak. Jadi akhirnya kedua mereka mengambil keputusan berjumpa dengan Amirul Mukminin. Di negara Arab, saudara, Amirul Mukminin itu raja lah. Mengadu hal untuk diadili. Jadi mereka janji nak pergi. Okey, kita pergi besok lah, dia kata. Tapi kamu ingat, wang tu jangan kamu pakai. Tidak, aku tak akan pakai, dia kata. InsyaAllah, aku akan jaga wang ini. Ini anugerah ilahi, dia kata. Tapi besoknya Yahudi tu datang, dia naik kuda. Jom kita pergi ke sana. Abu Nawas kata, bolehlah. Tapi sebelum nak pergi, dia kata, tak boleh, aku tak boleh pergi gini. Dia kata, kenapa pula? Kamu pakai baju lawa, ni nak jumpa Amirul Mukminin. Sedangkan aku berpakaian sebegini. Dengan baju yang buruk, dengan koyak. Ini tak adil, dia kata. Tak apa, kalau gitu aku balik rumah, aku ambil baju, kata. Yahudi ni pun balik rumah, ambil baju yang lawa, bagi dekat Abu Nawas. Abu Nawas pun pakai. Kalau gini keadaan, boleh kita pergi. Maka bergeraklah mereka ke istana Amirul Mukminin. Dalam perjalanan ke istana tu, Abu Nawas berhenti lagi. Apa hal pula ni Abu Nawas? Dia kata, kamu naik kuda, aku jalan kaki. Mana adil? Habis nak buat macam mana? Carilah aku kuda. Jadi Yahudi ni balik ke rumah, ambil seekor kuda, bagi pada Abu Nawas untuk sama-sama naik kuda pergi ke istana Amirul Mukminin. Sebab dah janji dengan Amirul Mukminin, dengan raja. Jadi bila sampai saja di sana, yang ni cut short story ni saudara, raja tengah tunggu. Amirul Mukminin tengah tunggu, tengok, Abu Nawas dah datang dengan Yahudi ni. Tapi raja tengoklah. Abu Nawas dia turun daripada kuda, dia pun ikat kuda dia tu betul-betul depan pintu istana. Jadi raja nampaklah, ada juga Muslim ni Abu Nawas ni duit pakai beli kuda. Jadi bercerita. Jadi tuanku kata, apa ceritanya Yahudi? Begini, ya Amirul Mukminin. Dia ceritalah peristiwa bagaimana Abu Nawas berdoa. Waktu dia berdoa tu, saya campakkan wang yang ada dalam poket dia tu. Raja tanya Abu Nawas, ada ke duit tu? Ada, dia kata, tapi ini anugerah Tuhan, dia kata. Bukan duit Yahudi. Yahudi ni pembohong, tuanku, dia kata. Raja kata, betul juga, kalau berdatang daripada Allah, siapa pun tak boleh menahan. Jadi, Yahudi kata, bukan, itu duit saya. Bukan, tuanku. Sebenarnya, kata Abu Nawas, Yahudi ni pembohong, tuanku. Dia memang kuat menipu. Betul ke? Iya, tuanku tak percaya, tuanku. Sekejap lagi, tuanku. Dia akan mengaku. Tadi tuanku nampak tak? Hamba datang naik kuda tadi, dan hamba tambat pun kuda depan pintu istana. Ya, kata raja, aku nampak, dia kata. Dan dia akan mengaku itu kuda dia, tuanku. Jadi Yahudi kata, betul lah itu kuda aku yang bagi kau. Tuanku, matiklah yang bagi kuda tu pada Abu Nawas. Tengok. Itu baru kuda, tuanku. Yahudi ni bohong. Duit ni dia kata duit dia. Kuda tu dia kata kuda dia. Tunggu, tuanku, sekejap lagi, tuanku. Tak sampai pun 2 minit, tuanku. Dia pasti akan mengaku. Baju yang Patik pakai ini juga dia akan mengaku bahawa baju dia. Mengamuklah Yahudi tu. Betul lah, dia kata, tadi kau kata kamu tak ada baju. Sekarang aku bagi kamu baju, kamu kata baju kamu. Tengok, tuanku. Duit ini dia kata duit dia. Kuda itu kuda dia.
Baju ini, baju dia. Inilah perangai Yahudi. Akhirnya Yahudi sebut dihukum penjara sebulan kerana berlaku bohong. Artinya saudara, moral of the story ini, untuk kita menentang orang Yahudi di Palestin tu, kita kena bijak berfikir. Kita kena bijak bertindak. Dan yakinlah rezeki daripada Allah SWT. Walaupun ia dicampak oleh Abu Nawas, tetapi mungkin digerakkan oleh Allah SWT kepada hati Yahudi itu untuk mencampakkan wang sekarung seuncang wang emas itu. Di sinilah saya mengatakan, saudara, Tebing kau jangan bercerita soal politik, saudara. Saya cuma cerita ini cerita-cerita masa silam. Dalam pada itu, saudara, muar hujan lebat, saudara, kilat dan petir terus blackout. Saudara Monsharim, ya, hikayat Abu Nawas. Banyak, saya akan cubalah set up pencerahan tu. Kalau dapat yang baik-baik, cerita yang baik ni, saya akan cerita, saudara. Cuma, untuk bekalan, saudara, kita fikirkan sekarang ni macam mana menyelesaikan satu masalah. Ini masalah saya tak boleh selesai, saudara. Saya minta anda tolong selesaikan. Saudara Ramli Rasul, lawan tak lawan. Ini saya kata, selesaikanlah masalah yang ada di hadapan kita, saudara. Sesekali, sambil kita mengimbau, kita bercerita, yang masa silam, apa salahnya, saudara. Kita bukan main teka-teki. Siapa boleh bagi jawapan pada saya ni, saya nak tahu, saudara. Iaitu kisah 3 orang sahabat. Satu buta, satu bisu, satu lagi pekak. Yang pekak ni dapat melihat, dia dapat bercakap. Tapi bisu dia tak boleh bercakap, saudara. Tapi dia juga dapat melihat. Yang buta dia dapat mendengar, tapi tak dapat melihat. Satu ketika, si bisu nampak bahawa yang pekak ini sudah curi duit si buta. Tolong selesaikan masalah ini, bagaimana si bisu tadi yang dia nampak si pekak ni curi duit si buta, nak memberitahu pada si buta bahawa wang dia telah dicuri oleh si pekak. Tolong selesaikan masalah saya, saudara. Ini masalah cepuk emas. Dalam kita mikir, saya rasa begitulah gamaknya kedudukan ekonomi kita, macam mana nak diselesaikan. Si buta, wangnya telah dicuri oleh si pekak. Tapi yang nampak adalah si bisu. Macam mana pula si bisu nak bagi tahu kepada si buta bahawa wang dia sudah dicuri oleh si pekak. Nak bagi signal, mata tak nampak. Nak bercakap, tak boleh. Tak boleh. Macam mana saudaranya? Terima kasih saudara Ramli Rasul. Baju lawa katanya. Terima kasih. Ini baju pemberian kawan-kawan kita, pelayar-pelayar yang berkesempatan, gamaknya, saudara. Dia tengok saya pakai baju itu saja, dia kesian kat saya, dia hantarlah baju. Saudara, itu keadaannya. Saudara Bob Auzi, dia kata SMS je. Macam mana nak SMS? Jadi, saudara, saya minta anda teka-teki masa kecil-kecil dulu. Ya, betul, saudara Usman Hassan. Tolong selesaikan. Tolong selesaikan masalah yang ada di hadapan kita ini. Masalah Yahudi dah selesai dah, dah masuk ke dalam. Ini sambil-sambil duduk di hujung minggu, sambil-sambil duduk sempena hari buruh. Bagaimanakah si bisu nak bagi tahu pada si buta bahawa si pekak sudah pun mencuri wang si pekak. Kita jumpa lagi besok kalau saudara ada jawapan. Tolong jawapan ini, saudara. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berbahagia.